Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema berawal dari akhir keakuan diri. 我们要一起来思考上帝的话，主题就是从自我终点开始。 Sebelumnya saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang gereja kita selama satu tahun ke depan, Bapak Ibu. 首先，我要为弟兄姐妹描述一下我们的教堂的学校的一个背 Boleh 景。 bantu saya? Oke, ya ini. Bapak Ibu, tema setahun kita adalah melipat gandakan murid yang sejati atau otentik. 我们一年的那个主题哈是怎样来塑造那个真正的门徒？ Ada 3 proses yang akan kita lewati bersama, 有3个过程我们要通过的， yaitu leading, discipling, dan walking with God. 那就是领导，然后塑造门徒，然后跟上帝一起走。 Bulan ini kita akan fokus untuk memahami leading. 这个夜里我们要一起怎样来学习关于那个带领的事情。 Bulan depan discipling, 下个月呢就是关于我们怎样做门徒的。 dan bulan berikutnya walking with God. 然后上一个月呢，下一个月呢就是我们跟上帝一起走。 Leading itu membawa orang ke dalam hubungan yang dipulihkan dengan Allah. 我们引导带领哈，就是我们把人哈带到上帝面前，能够跟上帝复合。 Artinya, 意思就是 kita yang terlebih dahulu harus dipulihkan hubungan kita dengan Allah, 我们跟上帝的关系哦，要先被恢复， baru kemudian kita membawa orang-orang yang lain untuk mengalami hubungan yang dipulihkan dengan Allah. 我们这样才能带别人哈，能够享受得到上帝恢复的那个关系。 Setelah leading kita masuk ke discipling. 我们带领之后呢，下一步呢，我们就要训练门徒。 Setelah hubungan kita dipulihkan oleh Allah, maka yang seharusnya kita lakukan adalah membina mereka termasuk kita menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus. 当我们的我们跟上帝的关系恢复之后呢，我们就要带领人哈，能够成为上帝的门徒。 Dan yang terakhir, 最后的， ketika kita bicara dengan walking with God, 当我们讲关于与神同行的时候， di dalamnya kita berproses untuk melipat gandakan keseluruhan ini bukan hanya untuk kita tetapi juga untuk orang lain. 我们又要不是为了自己哈，但是为了别人能够得到更多的门徒。 Nah, maka hari ini kita akan sama-sama belajar untuk mengakhiri keakuan diri kita atau belajar menjadi nothing, Bapak Ibu. 我们所以现在哈，我们要学习怎样来结束我们自己的自我。 Kita buka Alkitab di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-20. 一起来翻开在使徒行传第4章哈，然后第33节。 Sudah dapat? Kisah Para Rasul 4 ayat 13 dan 20 ya, 2 ayat kita baca. 有2节哈，使徒行传第4章13节跟20节。 Nanti rekan-rekan semua membaca di rumah ya satu perikop ini. Kita di sini hanya membaca ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-20. 这一段经文可以在家里一起仔细来去读哈，但是现在我们只读13跟20节。 Kalau sudah kita bangkit berdiri, kita akan 我们一起 baca 站起来， bersama-sama 我 dalam 们一 bahasa 起来 Indonesia ya. 用印尼文来读。 Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-13, 1, 2, 3. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ayat yang ke-20, 1, 2, 3. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Terima kasih, silakan duduk. 请坐。使徒行传第4章13节，他们见彼得、约翰的胆量，又看出他们原是没有学问的小民，
就稀奇，认明他们是跟过耶稣的。然后第20节，我们所看见、所听见的，不能不说。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu, suatu kali 弟兄姐妹，有一天， D.L. Moody pernah mendapat pertanyaan dari seorang jurnalis. D.L. Moody 曾经一位记者哈问过他一个问题， Sebuah pertanyaan yang sederhana, 一个很简单的提问， yang tentu juga patut menjadi refleksi untuk dipertanyakan kepada kita. 我们很需要来把这些提问哈成为我们的那个回应。 Pertanyaan itu berbunyi demikian, Bapak Ibu. 这个问题呢，这道问题呢是这样说： Siapakah orang yang memberi kesulitan paling besar di dalam pelayanan Anda? 是谁在你侍奉当中给你最大的困难？ D.L. Moody ini seorang teolog sistematis yang menulis banyak buku D.L. Moody 哈是写过有很多的那个书籍 tentang doktrin. 关于那个神理论的。 Siapakah orang yang memberi kesulitan paling besar dalam pelayanan Anda? 在你侍奉当中，是谁给你最大的困难？ Boleh saya dibantu? Slide-nya. Dia menjawab dengan jawaban seperti ini, Bapak Ibu. 他用这样的答案来回答。 Saya menemui kesulitan paling besar dengan D.L. Moody. 我遇到最大的困难是跟 D.L. Moody 相处， daripada dengan orang-orang manapun yang masih hidup. 比起其他还活着的人。 Sorry, ini nggak bisa ya. Ngeheng ya? Oke, boleh dimunculkan. Jadi dari jawaban ini sebenarnya D.L. Moody ingin mengatakan 通过他的那个回答哈，其实 D.L. Moody 想说， bahwa kesulitan yang paling besar dihadapinya di dalam pelayanan 就是要说，在他侍奉当中最大的那个难题就是， bukan kondisi yang ada di sekitar, 不是周围的情况， bukan orang-orang yang dia temui, 也不 bukan. 是他每天遇到的人， Tetapi jelas dia mengatakan bahwa kesulitan terbesar yang dia hadapi di dalam pelayanan adalah dirinya sendiri. 但是这里很清楚，他要说他在他侍奉当中遇到最大的困难就是他自己。 Bapak Ibu melihat jawaban dari D.L. Moody, 弟兄姐妹，听到 D.L. Moody 的回答的时候， sebuah jawaban yang saya tahu ini adalah jawaban yang jujur. 我们能够意识到哈，这个答案是很诚实的答案。 Dia mengakui bahwa kesulitan terbesar yang dialami di dalam pelayanannya adalah dirinya sendiri. 他承认，在他侍奉当中最大的困难就是他自己， Bukan orang lain atau kondisi apapun di sekitarnya. 不是别人或者在他周围的情况。 Pertanyaannya, apakah kita sejujur D.L. Moody? 问题就是我们跟 D.L. Moody 一样很诚实的人呢， Seringkali di dalam pelayanan yang kita lakukan, 常常在我们侍奉当中， ketika kita menghadapi tantangan, kesulitan hidup dan lain sebagainya, 当我们遇到很多的挑战，然后生活的难题的时候， yang seringkali menjadi fokus, kita menyalahkan keadaan dan orang lain. 常常成为专注点的就是我们就埋怨别人或者埋怨情况。 Bapak Ibu, seberapa dari antara kita 在我们当中哈， yang ketika kita terlibat di dalam pelayanan, 我们参与侍奉当中， terus kemudian kita tidak berkata, 然后我们不会说， gara-gara si Asi, 因为 maka ini tidak bisa terjadi. 因为这个啊，所以这个会发生。 Gimana pelayanan kita mau berkembang? 怎样我们的侍奉能够发展起来？
Ada orang-orang yang sulit seperti si A, si B, si C dan lain 因为 sebagainya. 在侍奉当中有很难的人，就是 C R C B C J。 Dan seringkali kita lupa 常常我们也忘记， justru diri kita lah 我们自己yang seringkali menjadi penghambat di dalam pelayanan yang kita kerjakan. 常常阻拦我们在我们的侍奉当中。 Bukankah tidak selalu mudah untuk menahan diri dari memamerkan apa yang kita miliki, Bapak Ibu? 弟兄姐妹，我们要克制自己不炫耀，不是一个容易的事。 Ini termasuk prestasi kita, 包括我们的成就呢， pekerjaan kita, 在我们的那个工作当中， bahkan pelayanan yang kita lakukan. 或者我们参与的那个侍奉。 Kalau nggak ada saya, manalah bisa pelayanan ini bisa berjalan? 如果没有我，这个侍奉怎样能够进行？ Kalau saya tidak memperjuangkan dengan sedemikian rupa, nggak mungkin kita sampai di titik ini. 如果我没有努力来一起来工作好，我们不能在这个达到这个地步。 Bukankah ini seringkali yang terjadi di dalam kehidupan kita? 这也常常发生在我们生活当中。 Meski kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, 虽然我们已经相信了耶稣基督， sifat alamiah untuk berpusat kepada diri sendiri 中心自我那个性很自然的， masih melekat di dalam setiap diri kita, 还在我们的心中，我们每一位的心中， termasuk saya. 包括我。 Bapak Ibu, setiap orang beriman memiliki pergumulannya masing-masing 弟兄姐妹，每一位有信心的人有他自己的挣扎， untuk menghadapi apa yang dinamakan keakuan diri. 来克服自己的那个自我。 Tantangan terbesar manusia tidak lain dan tidak bukan adalah diri mereka sendiri. 人类最大的那个挑战就是他自己， Hal ini juga yang dialami oleh Petrus 这也是彼得所遭遇的， dan para rasul. 还有其他的使徒。 Mari kita berpikir sejenak, Bapak Ibu. 我们就回想一下， Petrus 彼得 bersama Yakobus dan Yohanes 还有那个雅各跟那个约翰呢， adalah murid-murid Yesus yang menjadi orang kepercayaan Yesus, 就是耶稣基督最信任的人， sekaligus menjadi sahabatnya. 同时也是他的朋友。 Satu-satunya murid Tuhan Yesus yang berjalan di atas air siapa? 唯一耶稣基督的门徒，唯一能在水面走的是谁呢？ Petrus. 就是彼得。 Serta orang pertama yang menyebut Yesus sebagai Kristus dan anak Allah. 最头的人耶稣成为上帝儿子的是谁呢？ Itu pun Petrus. 也是彼得。 Ketika Yesus bernubuat bahwa Petrus akan menyangkalnya. Ketika Yesus bernubuat bahwa Petrus akan 当耶稣 menyangkalnya, 基督预言彼得他会否认他的时候， dengan bangga dia membantah, tidak akan terjadi. 彼得很自负说不会发生。 Tetapi malam setelah Yesus ditangkap, 但是在那天晚上，耶稣被抓拿的时候， dia menyangkal 3 kali. 他就否认了3次。 Seorang murid Kristus 因为耶稣基督的门徒 yang dekat dengan dia, 很亲近他的一个门徒， yang memiliki hubungan erat dengan Kristus, 跟基督有很亲密关系的门 dengan 徒， arogansinya 通过他的骄傲， dia gagal untuk menjadi pengikut Tuhan 他失败了成为追随耶稣基督的人， karena keakuannya, 因为他自己的自我， karena dia merasa mampu, 因为他自己觉得他能够， karena dia merasa bahwa dirinya bisa melakukan semua itu. 因为他觉得他能够做这一切事情。 Kita akan belajar 2 hal bagaimana kita dapat mengakhiri keakuan diri kita dari cerita Petrus. 通过彼得的故事我们要学2件事，怎样我们能够结束我们的那个自我。 Yang pertama, Bapak Ibu, 第一的弟兄姐妹， kita adalah murid yang tidak sempurna. 我们就是不完美的门徒。 Ya, di situ saya tuliskan, 这里我有写到，
Menjadi murid adalah menyadari ketidaksempurnaan kita 成为门徒就是我们意识到我们的不完美， dan menaruh ketergantungan penuh kepada Allah yang sempurna. 然后我们就依靠那完美的上帝。 Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita menjadi murid Kristus, 弟兄姐妹，当我们成为基督的门徒的时候， yang perlu kita sadari dan kita akui pertama kali adalah 我们需要承认的，就是第一的就是 kita adalah manusia tidak sempurna. 我们就是不完美的人。 Jangan coba-coba untuk kemudian kita mengaku bahwa diri kita adalah Superman. 我们不要思想来想自己是一个超级人。 Kita tidak sempurna, saya ulangi sekali lagi. 我再重复哈 Yeah. 我们不完美， Tapi seringkali di dalam pelayanan yang kita lakukan, 但是在我们侍奉的当中，我们常常呢， kita mau menunjukkan kepada semua orang, nih lo aku sempurna, 我们要表现给人看，我是一个很完美的人， nih lo aku hebat, 我是很厉害的人。 bangga dong punya aku. 因为我很自傲，因为是我的。 Kita mau tunjukkan bahwa diri kita lebih superior daripada yang lain. 我们要展示给别人看，我们比其他人更优秀。 Bapak Ibu, siapapun Anda di tempat ini termasuk saya, 包括我，无论你是谁，在这个地方， kita adalah pribadi yang tidak sempurna. 我们都是不完美的人。 Ayat 13 di situ dituliskan demikian. 13节那里有说， Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. 当审判庭看到那个彼得的那个勇敢跟约翰的勇敢，然后知道他们是一个平凡的人，不是一个有学问的人，他们感到很稀奇哈。然后他们是认识他们两个就是耶稣的追随者。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita dapat melihat sebuah kontradiksi yang ada di dalamnya. 我们能够在里面看到有相反的。 Sidang itu melihat keberanian Petrus. 那个宫廷看到那个彼得的那个勇敢， Mereka begitu berani dan begitu confidence. 他们很勇敢，也很自信。 Tetapi di sisi lain, mereka tahu 但是另一方面，他们知道 bahwa keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar. 就是他们两位就是没有学问的那个平凡人。 Bukan berarti mereka orang bodoh, tidak ya, saya 不是 tidak 说 mau 他 ngomong 们 begitu 是 ya. 一个愚蠢的哈， Karena kalau kita tahu orang Yahudi, mereka adalah orang pinter-pinter. 因为我们知道哈，犹太人哈都是很聪明的。 Ini konteksnya adalah sidang itu adalah orang-orang Farisi. 这个背景哈，那个宫廷哈，就是法利赛人的。 Dan mereka belajar banyak sekali tentang Taurat dan paham. 他们很知道哈，很理解那个律法， Sampai mereka menjadi pemimpin. 直到他们成为一个领袖。 Dan itu berbeda dengan Petrus dan Yohanes maksudnya. 他们跟彼得、约翰是不一样的。 Maka mereka menganggap Petrus dan Yohanes adalah orang biasa yang tidak terpelajar. 所以他们就看那个彼得跟约翰呢，就是没有学问的平凡人。 Tetapi mereka heran melihat keberanian dan kepedean dari mereka. 但是当他们看到彼得跟约翰的勇敢，就惊讶了。 Mereka bukan hanya berani memberitakan tentang Yesus, 他们不但敢来传耶稣基督， tetapi menarik kalau kita perhatikan dari perikop tersebut, mereka juga melakukan mukjizat-mukjizat. 很有趣的，我们能够从这段经文看到，他们也行了奇迹。 Mereka begitu fasih berbicara di muka umum sehingga para petinggi agama itu begitu kaget. 他们很厉害，在那个宫廷里说话，使那个宗教的领袖感到很惊讶。 Dan mereka belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. 无从看到这样的事情。
Bapak Ibu, mereka mungkin berpikir Tuhan hanya memakai kaum-kaum elit. 可能那些人哈，只想哈，上帝只用那些就是精英， Orang-orang terpelajar seperti ahli-ahli Taurat. 就像有学问的那个立法人。 Tuhan nggak mungkin pakai orang-orang dalam tanda petik ya saya bilang rendahan seperti mereka. 上帝不可能哈用那些看别人看不起的人。 Siapa mereka? 他们是谁呢？ Nelayan yang tidak terpelajar? 没有学问的渔夫。 Apa yang mereka ketahui tentang jalan Tuhan? 他们对上帝的道路哈知道有哪些？ Tetapi ternyata mereka melakukan apa yang para elit terpelajar itu tidak pernah lakukan. 但是他们能够做的就是那些这是精英不能做的事情。 Tangan Allah yang sempurna itu menyertai mereka. 那个完美的上帝的手哈与他们同在。 Mereka tidak sempurna. 他们是不完美。 Tuhan menyertai mereka di dalam kesempurnaannya. 在他们不完美当中，上帝与他们同在。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjadi murid adalah menyadari ketidaksempurnaan kita di hadapan Tuhan dan sesama. 弟兄姐妹，成为门徒就是我们能够意识到，我在上帝面前，在我们的那个灵视面前，我们是一个不完美的。 Dan menaruh ketergantungan kita secara penuh kepada Allah yang sempurna. 然后把我们的依靠哈，就交托在完美的上帝手中。 Bapak Ibu pasti sudah kenal banyak dengan saya. 弟兄姐妹可能很认识我了， Saya banyak tidak sempurnanya. 我有很多不完美的， Seorang introvert 是一个很内向的人， yang tidak suka kumpul-kumpul, 不喜欢聚会的， apalagi 何 ngobrol-ngobrol. 况就要跟人家说话。 Emosi saya langsung terkuras habis. 因为如果我这样的话，我的那个精神就很快的就消弱。 Kalau ada orang main ke rumah, 如果有 tok 人 tok tok tok, 来到我家做客， biasa saya suruh istri saya ada tamu. 我常常叫我的妻子来回应，然后带他们。 Terus kalau ada kumpul-kumpul rame-rame, 但是然后呢，如果有一起聚会，很热闹的一起聚会 kadang 呢， saya nggak sadar tiba-tiba masuk kamar hanya untuk menarik nafas, Bapak Ibu. 有的时候我也没有想到，我来到房间里哈就要来呼吸而已。 Istri saya suka kritikin saya. 我的妻子哈常常批评我， Kamu tuh hamba Tuhan. 你是上帝的仆人， Seharusnya kamu itu bisa untuk sosialisasi sama orang, ada tamu bisa ngobrol. 你一定要会跟其他人一起来沟通讲话。 Dan Pak Apin paling paham bener Pak Apin nih. 把阿平最认识我的。 Kalau kunjungan selalu saya ajak Pak Apin, ayo ikut. 如果我探访的时候，我常常 Bapak 叫 Ibu 他 bisa 一起来探 bayangkan 访。 kalau saya kunjungan ke rumah jemaat, saya diem kadang nggak bisa ngomong. 因为探访在会友的家里哈，我是最没有说话的人。 Pak Apin yang, 把 Ya kan? 把阿平更多 ya 说 kan 话 semua。setuju kan? 大家同意吗？赞成吗？ Saya tahu kelemahan saya, 我知道我的软弱是什么， tetapi itu tidak boleh menjadi excuse ya 但是这不能作为一个借口 untuk saya berdalih. 来我说不的。 Udahlah Pak, kunjungan kamu aja Pak. 你来去探访吧， Aku yang ngatur strategi aja nggak apa-apa. 我来设计那个 Bukan, 计 Bapak 划。 Ibu. Setiap saudara pun punya kelemahan. 我们每一位都有自己的那个短处， Jangan sampai ini menjadi penghalang 不要那些优点哈成为阻拦我们的。 di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. 在上帝赐给我们的那个侍奉当中。 Yang kedua, Bapak Ibu, 第二的弟兄姐妹们， murid yang serupa Kristus. 跟耶稣基督一样的门徒。 Menjadi murid adalah menjalani hidup sehari-hari bersama dengan Yesus Kristus yang sempurna. 成为门徒就是我们每天哈跟那个完美的耶稣基督一起同行。 Ya, kalau kita baca ayat 13 tadi, 如果我们读这13节的时候， ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes 宫 dan 廷看到了彼得跟约翰的勇敢，
dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. 然后知道他们俩就是平凡没有学问的人， Heranlah mereka 他们就惊讶了。 dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. 他们认识他们俩就是追随耶稣基督的。 Kata pengikut Yesus 追随者、追随耶稣基督的这个词， itu dalam bahasa Inggrisnya had been with Jesus. 在英语写的就是 had been with Jesus， Hidup sehari-hari bersama dengan Yesus. 每天跟耶稣基督一起生活的， Hidup selalu dekat dengan Yesus. 生活常常跟耶稣基督很亲密， Itulah ciri pengikut Yesus. 这就是追随耶稣基督的人的特征。 Sehingga di dalam ketidaksempurnaan kita sebagai murid Kristus, 所以在我们成为基督徒不完美当中， ada Kristus yang sempurna. 有完美的那个耶稣基督。 Dan uniknya di situ dikatakan, 然后有趣的就是这里说， mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. 他们认识他们俩就是追随耶稣基督的人， Karena mereka hidup sehari-hari bersama dengan Yesus. 因为他们每天就跟耶稣基督一起生活。 Pertanyaannya buat kita, 给我们的问题就是， orang mengenal kita sebagai siapa? 其他的人别人认识我们成为谁呢？ Pengikut Kristus kah? 是因为追随耶稣基督的人吗？ Atau keberhasilan-keberhasilan prestasi-prestasi kita yang lain? 或者我们其他的成就？ Tetapi murid-murid itu dikenal mereka 但是那些门徒其他的人认识他们， sebagai pengikut Yesus. 成为耶稣基督的追随者。 Keren Bapak Ibu ya. Pertanyaannya juga buat kita, hari-hari kita yang kita lalui. 给我们的问题就是让我们在我们每一天的生活当中， Apakah kita melaluinya bersama Yesus? 我们跟耶稣基督一起度过吗？ Atau dengan yang lain bahkan diri kita sendiri? 或者跟其他的或者跟我们自己一起度过而已？ Sehingga orang bisa mengenal kita sebagai pengikut Yesus atau pengikut yang lain. 其他人认识我们成为跟耶稣一起同在的人，或者跟其他的。 Seberapa banyak dari waktu-waktu yang kita miliki kita pakai untuk kita dekat dengan Tuhan? 我们有多使用我们的时间来亲近耶稣基督， Melakukan tujuan Tuhan? 来执行上帝的那个目的， Atau hanya untuk diri kita sendiri? 或者我们的时间就是给我们自己来做自己的事情， Dengan tujuan kita sendiri? 来达到自己的目标而已。 Ini perlu menjadi perenungan kita bersama. 这个需要我们好好来去回想一下。 Maka tidak heran kalau di ayat yang ke-20, 所以不奇怪，如果在第20节那里， di situ dikatakan sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. 20节那里有说，我们所看见、所听见的，不能不说。 Atau dalam bahasa sehari-harinya saya katakan sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang setiap hari, setiap saat kami lihat, selalu kami lihat dan selalu kami dengar. 或者我们可以说，不可能我们对每一天都能够看得到、感受得到的事情，要怎样来说出来？ Dan tidak heran jika keberanian itu muncul di dalam diri setiap murid, yaitu Petrus dan Yohanes pada waktu itu. 所以我们不稀奇如果看到这个勇气能够在彼得、约翰跟其他的门徒在心里能够产生出来这样的勇气， Karena mereka dikenal sebagai pengikut Yesus. 因为别人认识他们就是追随耶稣基督的门徒， Sehingga mereka tidak sanggup untuk menahan kalau bahasanya. 所以他们无法来压制自己， Untuk tidak berkata-kata dan bersaksi tentang apa yang mereka lihat dan mereka dengar. 来做见证他们亲眼能看得到、感受得到的事情。 Maka saya mau katakan ini Bapak Ibu. 所以我要说，这个弟兄姐妹们， Misi Allah dan penginjilan adalah efek dari akhir keakuan diri yang bertumbuh semakin serupa Kristus. 上帝的使命跟传福音，就是我们的那个
自我终点的一个影响力，当我们成长成为跟耶稣基督一样， Ini tidak bisa dibuat-buat, 我们不能假做的， nggak bisa direka-reka. 也不能随便去这样做出来。 Ini adalah hasil dari hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. 这就是因为我们有跟上帝有亲密的关系，然后这样才够产生出来的。 Yang menghancurkan keakuan diri kita. 这样的能够毁灭我们的那个自我， Sehingga Kristus yang terlihat. 使耶稣基督能够展现出来。 Bapak Ibu, saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan sebuah cerita. 弟兄姐妹，我用一个故事来结束我的那个道。 Tahun 2019, 2019年， kami merancangkan pengurus untuk membangun gedung yang belakang. 我们就计划了要建那个在后边的那个建筑。 Dasar saya ini orangnya memang tidak bisa bersosialisasi dengan baik, tapi saya orang yang merancang semuanya. 虽然我不会跟比其他的人能够打交道，但是我是计划设计这些一切， Dengan detail. 很详细的， Maka saya mulai memikirkan, 所以我就开始想， pembangunan ini biayanya berapa? 要建这个建筑需要多少钱？ Dananya butuh berapa dan dari mana? 钱的需要多少？然后从那里能够得到？ Saya aturkan dengan begitu pedenya. 我很自信的计划下来， Strategi-strategi untuk pembangunan ini selesai dan dibayar. 那个建这个建筑的那个策略，直到把它还清。 2020 saya masih ingat. 我还记得2020年的时候28 Februari kami ke Solo. ，2月28日我们去Solo， Semua pengurus yayasan datang di sana untuk dilantik menjadi pengurus periode yang baru. 学校的董事会就是去那边受那个案例。 Bapak Ibu, setelah kami pulang, 我们回来的时候， pemerintah mengumumkan 政府就宣布， Indonesia lockdown. 印尼就是封锁了， Sekolah libur. 学校就是放假， Semua planning target strategi saya hancur rasanya. 我所有的计划策略都是毁坏了。 Di situ saya menjadi tidak memiliki arti sama sekali. 当时我就觉得很没有意思了。 Kekhawatiran, ketakutan membuat saya habis rasanya. 忧虑、恐惧使我的精神就是消耗了。 Nanti bayar ini pakai apa? 用什么钱来还清我们这些的债？ Bapak Ibu, disitulah saya belajar menjadi nothing. 所以当时我就学习怎样成为无有。 Gedung ini masih tetap berdiri dan selesai. 这个建筑已经建好了，还立在那边， Bukan dengan cara manusia, 不是按人的那个方法， tapi dengan cara Tuhan. 但是按上帝的方法。 Ketika kita menyadari ketidaksempurnaan diri kita di hadapan Tuhan, 当我们意识到我们在上帝的面前是一个不完美的 dan 人， kita belajar berjalan bersama dengan Allah yang sempurna, 然后我们就学习怎样跟完美的上帝一起走的时候， justru disitulah Tuhan akan memakai hidup kita. 在那时候上帝就会使用我们的生命， Misi dan penginjilan yang dari Tuhan akan terwujud. 上帝来的那个使命跟福音会能够实现出来。 Bapak Ibu jemaat yang terkasih, 主爱的弟兄姐妹们， hari ini kita semua terlibat 今天我们到参与当中， untuk membawa gereja kita berkembang. 来带我们的那个教会能够发展起来。 Pesan firman Tuhan ini sangat kuat sekali. 这现在今天上帝的话语那个信息是很强的。 Akhiri keakuan kita. 我们要结束我们的自我， Belajar menjadi nothing. 我们要学会成为无有， Kita tidak sempurna. 我们就是不完美， Tuhan yang sempurna. 上帝是完美的， Dan belajar kita berjalan bersama dengan 我们 Tuhan. 就要学习跟上帝一起走。 Dengan segala kerendahan hati kita. 通过我们所有的谦虚， Kita mau 我们要 supaya Tuhan yang dimuliakan. 上帝得到荣耀， Bukan
不是我们。 Mari kita berdoa. 我们一起